Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nur Asmahani dan juga Mr. Oi kerana menjadi penilai untuk pembentangan kami pada hari ini. Baik, pembentangan ini akan membincangkan tentang satu tajuk iaitu analisiskan mengapakah revolusi 1848 berjaya di Perancis dan gagal di tempat-tempat lain. Jadi di sini ada 3 bahagian iaitu kita akan mengetahui apakah itu revolusi 1848 dan kenapa revolusi ini berjaya di Perancis dan gagal di tempat lain iaitu di negara-negara Eropah yang lain. Okey, baiklah, pembentang anda pada hari ini adalah saya sendiri, Nur Najihah binti Syafi'i. Seterusnya 2 orang lagi rakan saya iaitu Salmiah binti Abdullah dan Siti Nur Atikah binti Zahari. Okey, baiklah, kita mulakan pembentangan iaitu daripada saya, Nur Najihah binti Syafi'i, nombor kad matrik 147315. Baik, saya akan menerangkan tentang revolusi 1848 dan kemenangan di Perancis. Okey, revolusi 1848 terjadi adalah kerana rentetan daripada revolusi sebelumnya iaitu revolusi 1830 yang berlaku di Perancis, Belgium, Itali, Switzerland, Poland dan sebahagian Jerman. Jadi kebangkitan semangat revolusi ini tercetus kerana rakyat tidak mahu pemerintahan beraja Eropah yang dilihat tidak adil dan penuh muslihat. Jadi pemerintahan beraja pada waktu itu memperlihatkan bentuk penindasan kepada rakyat. Jadi rakyat tak suka atas pemerintahan tersebut. Oleh itu, revolusi 1848 merupakan kesinambungan kepada kebangkitan rakyat pada tahun 1830. Jadi, kemunculan revolusi 1848 ini merupakan satu perubahan baru kepada negara-negara Eropah. Dan kita akan lihat macam mana revolusi 1848 ini memberikan kejayaan kepada negara Perancis. Okey, baiklah, revolusi 1848 ini sebenarnya bermula di Perancis dan kemudian bagai api ia merebak ke negara-negara Eropah yang lain seperti Itali, Jerman, Austria dan lain-lain. Tentangan yang diterima oleh golongan revolusi ini menjadi pemangkin kepada semangat revolusi yang semakin menyala. Okey, mengikut apa yang diperkatakan oleh R.R. Palmer, walaupun revolusi 1848 menggegalkan seluruh benua, tidak mempunyai kekuatan penggerak yang mencukupi, kegagalan dan kejayaannya berlaku dalam masa yang singkat dan pantas. Kesannya, yang utama sebenarnya ialah memperkuatkan lagi kumpulan konservatif yang melihat semua revolusi dalam penuh kebimbangan. Jadi kalau kita lihat daripada kata-kata Palmer ini, terbuktilah bahawa dalam revolusi ini ada kejayaan dan ada juga kekalahan dan kejayaannya itu datang daripada negara Perancis. Jadi kegagalan itu adalah dari negara-negara lain. Dan untuk pembentangan ini kami akan fokuskan kegagalan ataupun kekalahan di negara Itali, Jerman dan Austria-Hungary. Okey, kita lihat pula kepada rentetan cerita revolusi di Perancis. Okey, revolusi ini bermula pada bulan Februari 1848 di mana rakyat Perancis menentang pemerintahan Louis Philippe. Jadi pada 23 Februari berlakunya satu majlis makan malam di ibu negara Perancis iaitu Paris. Jadi di sinilah tempat berlakunya penyebaran semangat revolusi dan pada ketika itu Perdana Menteri tak bersetuju dengan majlis tersebut kerana beliau dapat merasakan bahawa adanya penyebaran semangat-semangat revolusi pada ketika itu. Namun, rakyat tetap bangkit memulakan kebangkitan revolusi dengan mengadakan perarakan, mengangkat spanduk dan slogan. Tapi bermulanya semangat ini adalah daripada majlis makan malam itu di mana penyebaran itu dilakukan dan kemudian rakyat mula bertindak dengan melakukan perarakan. Dan akhirnya Perdana Menteri itu Guizot dipecat dan Raja Louis Philippe lari ke London kerana risau akan keselamatannya. Okey, seterusnya kita lihat kepada faktor kejayaan revolusi di Perancis. Macam mana Perancis boleh berjaya dalam revolusi 1848 ini? Yang pertama adalah kerana pengalaman revolusi sebelum ini. Macam yang kita tahu, revolusi 1848 adalah kesinambungan daripada revolusi sebelumnya iaitu seperti revolusi 1830.
Jadi Perancis ini pernah melalui tahap-tahap revolusi sebelum terjadinya revolusi 1848. Rakyat Perancis sudah matang dan mengetahui strategi untuk bertindak. Seterusnya dapat menghapuskan sistem pemerintahan monarki berkuasa mutlak, di mana sistem pemerintahan ini memang tidak dipersetujui oleh rakyat kerana dilihat menindas rakyat dan tidak berlakunya keadilan. Jadi disebabkan pengalaman revolusi-revolusi sebelum inilah yang menyebabkan kejayaan kepada revolusi 1848 di Perancis. Benarlah kata orang, pengalaman itu mematangkan kita. Jadi disebabkan inilah berlakunya kejayaan di negara Perancis untuk revolusi 1848. Okey, faktor kejayaan Perancis yang kedua adalah disebabkan oleh kerjasama dalam kalangan rakyat. Tanpa rakyat, siapalah negara itu, kan? Jadi disebabkan kebangkitan ataupun kerjasama perpaduan yang sangat teguh dalam kalangan rakyat Perancis inilah yang menyebabkan Perancis berjaya. Rakyat menuntut perubahan kerana tidak mahu lagi ditindas, terutamanya golongan pekerja. Jadi dapat dilihat di sini golongan pekerja adalah antara golongan yang paling ditindas kerana mereka ini tidak mendapat hak yang sepatutnya sebagai seorang pekerja. Dan golongan pekerja ini menjadi penggerak utama dalam melakukan pemberontakan. Dan akhirnya National Workshop telah ditubuhkan untuk menuntut hak pekerja. Dan apa yang terjadi? Hasilnya adalah terdapatnya pembaharuan dalam sistem pengangkutan dan perindustrian. Jadi nak katanya betapa semangat ataupun perpaduan yang ada dalam diri rakyat Perancis itu menyebabkan berlaku perubahan yang baik dalam negara Perancis, dan daripada adanya ketidakadilan, dia bertukar kepada terjadinya keadilan dalam kalangan rakyat, terutama sekali golongan pekerja. Faktor ketiga kejayaan revolusi 1848 di Perancis adalah disebabkan oleh pemimpin yang berwawasan ataupun berkaliber. Okey, dapat kita lihat di sini berlakunya perubahan tampuk pemerintahan dalam negara Perancis, iaitu pada akhirnya Louis Napoleon ataupun dikenali juga sebagai Napoleon III telah mendapat sokongan rakyat untuk memimpin. Buktinya, beliau mendapat undian sebanyak 5 juta dalam pilihan raya. Dan hal ini menyebabkan rakyat semakin percaya terhadap beliau. Beliau mengemukakan perlembagaan baru, iaitu Republik, perlembagaan Republik. Dan dengan sebab inilah rakyat menerima kerana rakyat tidak mahu terus berada di bawah pemerintahan beraja monarki. Jadi dapat kita lihatlah perubahan daripada Louis Philippe kepada Louis Napoleon, di mana Louis Philippe itu kehilangan sokongan rakyat kerana beliau pemerintahan beliau bersifat liberal, iaitu tidak memberikan keadilan yang sewajarnya kepada rakyat Perancis pada ketika itu. Jadi dapat kita lihat di sini perubahan, apabila adanya perubahan dalam pemimpin, maka terjadilah juga perubahan kepada negara Perancis itu, iaitu perubahan yang lebih baik apabila dipimpin oleh Napoleon III. Okey, jadi dapatlah kita lihat di sini kejayaan di Perancis adalah kerana yang pertama pengalaman, yang kedua kerjasama dalam kalangan rakyat, dan yang ketiga adalah pemimpin yang baik. Jadi ketiga-tiga ini apabila digabungkan, maka terjadilah kemenangan dalam negara Perancis. Dapat dilihat betapa bersatu padu dan betapa kukuhnya kerjasama dalam kalangan rakyat dan pemerintah Perancis pada ketika itu demi mendapatkan kemenangan yang sewajarnya untuk negara Perancis dalam revolusi 1848. Jadi seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang lain untuk membentangkan bahagian yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Asma, Dr. Uy serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Salmia binti Abdullah, nombor metrik 147617, akan menerangkan faktor kekalahan negeri lain di Eropah dalam revolusi 1848. Oleh itu, pada kali ini, negeri yang saya fokuskan ialah Hungary di Austria dan Itali. Terdapat beberapa perkara yang menyebabkan negara-negara di Eropah yang terlibat dalam revolusi 1848 tidak berjaya. Perkara ini kita boleh lihat melalui kekalahan yang dialami oleh Hungary di Austria dalam revolusi 1848 pada ketika itu. Untuk pengetahuan anda semua, revolusi tiga penjuru yang terdapat dalam Empire Austria
bukan berlegar di sekitar sosioekonomi sahaja, tetapi ia melibatkan soal nasionalisme. Revolusi ini bermula apabila para nasionalis bangkit apabila Budapest yang merupakan ibu kota Hungary ditawan dan dibebaskan daripada kawalan para nasionalis Hungary. Budapest ditawan selepas Prancis Joseph menggantikan pemerintahan Ferdinand I. Walau bagaimanapun, nasionalis Hungary mereka tidak mendiamkan diri. Pada tahun 1849, tentera Hungary di bawah pimpinan Jeneral Georgi telah menawan semula Budapest dari pihak berkuasa Austria. Keberanian dan kepahlawan Hungary telah menggemparkan golongan konservatif di Eropah sehinggakan Rusia bersetuju untuk menghantar tenteranya membantu Austria. Akhirnya pada bulan Ogos 1849, Hungary tumpas apabila Georgi menyerah diri kepada Rusia. Sebagai kesannya, revolusi ini bukan sahaja gagal tetapi terdapat orang pemimpin lain lari ke Turki, 13 jeneral Hungary dibicarakan dan hukum bunuh, ratusan para tentera lain dihukum mati setelah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera Austria dan ribuan orang Hungary dikenakan hukuman penjara. Selain itu, kekalahan Hungary di Austria boleh dilihat melalui peristiwa fenomena tiga penjuru yang terdapat dalam kes nasionalisme. Fenomena ini berlaku apabila rakyat Hungary berbangsa Magyar menuntut kebebasan dari pihak Austria. Pada masa yang sama, bangsa-bangsa lain pula menuntut kebebasan daripada dominasi Magyar. Pada bulan Mac 1848, Parlimen Hungary telah membuat keputusan bahawa kawasan bagi negara-negara Hungary yang diperjuangkan bukan hanya merangkumi kawasan Hungary tradisional sahaja tetapi juga kawasan Slav Selatan. Kebanyakan penduduk Slav kawasan ini terdiri daripada bangsa Romania. Walau bagaimanapun, para nasionalis Hungary tidak mengiktiraf perjuangan bangsa lain. Mereka menganggap bangsa lain lebih rendah kedudukannya daripada bangsa Magyar. Kossuth pula misalnya menganggap kegiatan bangsa lain sebagai unsur pengacau sahaja, iaitu sesuatu yang boleh menjejaskan perjuangan nasionalis Hungary. Walau bagaimanapun, revolusi ini gagal kerana bangsa Jerman memberi layanan ataupun pandangan serong terhadap bangsa Magyar di Hungary. Tambahan pula, Parlimen Frankfurt enggan menyokong perjuangan mereka. Selain itu, revolusi tiga penjuru dari segi sosioekonomi yang diperjuangkan oleh kaum Magyar juga tidak berjaya kerana tidak mendapat sokongan daripada masyarakat yang lain. Golongan tuan tanah di Hungary pada ketika itu kebanyakannya didominasi oleh bangsa Magyar dan sama sekali tidak terdapat pada bangsa yang lain. Tuan tanah adalah golongan paling berpengaruh pada ketika itu. Bagi para petani Slav dan Rumania, pemerintah bangsa Magyar sebagai tuan tanah bagi mereka lebih menindas kerana obligasi yang dikenakan kepada mereka yang masih tidak mempunyai tanah dirasakan begitu teruk oleh mereka. Selain Hungary, Itali juga merupakan salah satu negara yang mengalami kekalahan dalam Revolusi 1848. Faktor anti kuasa asing memainkan peranan penting dalam revolusi yang berlaku dalam Itali 1848. Bangsa Itali ingin merdeka dari kuasa asing dan tidak berpuas hati dengan corak pemerintahan Austria yang begitu konservatif. Punca kegagalan revolusi ini ialah disebabkan pada ketika itu terdapat perbezaan ideologi yang dibawa oleh mereka. Contohnya, untuk mengusir kuasa Austria di bumi Itali, Mazzini yang merupakan golongan radikal menginginkan kerjasama antara Lombardi dan Piedmont. Tetapi apa yang berlaku? Cattaneo yang memperjuangkan penubuhan Republik Lombardi tidak mahu menjalankan kerjasama dan mencemu kerajaan Albert sebagai mundur. Tambahan pula, negeri Itali lain bimbang jika Charles Albert terlibat dalam penentangan Austria. Mereka menganggap ini merupakan satu kesempatan Charles Albert memperluaskan daerah pemerintahannya dengan berpegang dengan konsep pemikiran liberal. Perkara ini sangat bertentangan dengan ideologi pemikiran Cattaneo yang cenderung kepada republik. Akhirnya, kerjasama ini tidak terjalin. Sedangkan pada ketika itu, kerjasama Piedmont sangat diperlukan dari segi bantuan ketenteraan. Revolusi ini semakin menuju ke arah kegagalan apabila kerajaan Itali Tengah dan Selatan telah mengurangkan sumbangan
tentera mereka kepada peperangan Itali-Austria. Selepas itu, mereka pula menggesa Paus Pius mengambil alih kepimpinan golongan nasionalis di Itali. Paus enggan berbuat demikian kerana beliau berpegang kepada prinsip kami menyanjungi dan merapati sebuah bangsa, rakyat dan negara dengan tumpuan cinta kasih serupa. Akhirnya, perbezaan ideologi pemikiran ini menyebabkan gerakan nasionalis gagal memperjuangkan Itali dari kuasa asing kerana ketiadaan perpaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Siti Nur Atika, nombor kad matrik 149016. Saya akan menerangkan berkaitan Revolusi 1848 yang berlaku di Jerman. Revolusi ini berlaku apabila berita mengenai Revolusi 1848 di Paris tersebar dengan cepat kepada kaum liberal bourgeoisie iaitu golongan menengah, golongan republik dan juga pekerja yang lebih radikal di Jerman. Revolusi pertama yang dilakukan di Jerman adalah di Baden pada bulan Mac, dan pemberontakan tersebut juga tersebar ke beberapa buah negeri lain di Jerman, termasuklah Austria dan juga Prusia. Pada 15 Mac 1848, Friedrich Wilhelm XV dari Prusia menyuarakan aspirasi politik mereka yang telah lama ditindas dalam rusuhan ganas di Berlin, dan pada akhirnya Friedrich Wilhelm XV telah menjanjikan satu perlembagaan parlimen dan juga sokongan kepada penyatuan Jerman. Hal ini adalah untuk melindungi pemerintahan dan rejimnya sendiri. Seterusnya pula ialah pada 18 Mei, Perhimpunan Frankfurt telah diadakan buat pertama kalinya dengan perwakilan dari beberapa negeri di Jerman, dan setelah perbahasan yang panjang dan penuh kontroversi, mereka telah mengambil 6 bulan, dan hasil daripada perbincangan tersebut wujudlah Perlembagaan Frankfurt, di mana Perlembagaan Frankfurt ini adalah untuk mengisytiharkan bahawa Empire Jerman berdasarkan prinsip demokrasi berparlimen. Walau bagaimanapun, revolusi ini telah gagal dan Raja Frederick William XV telah menolak mahkota kerajaan kerana beranggapan bahawa tawaran yang diberikan oleh Perlembagaan Frankfurt adalah tidak diiktiraf, dan Parlimen Frankfurt telah dibubarkan oleh putra yang telah berkuasa pada waktu itu di Jerman dengan menekan mereka menggunakan kuasa ketenteraan miliknya. Dan setelah itu, banyak pemimpin daripada Parlimen Frankfurt telah diasingkan, termasuk sejumlah daripada mereka pergi ke Amerika dan menjadi kekuatan politik di sana. Jadi ini sahaja sedikit sebanyak berkenaan bagaimana Revolusi 1848 berlaku di Jerman. Dan kita masuk pula kepada faktor bagaimana Revolusi 1848 telah gagal di Jerman. Baiklah, kita masuk pula kepada faktor Revolusi 1848 yang tidak berjaya di Jerman. Revolusi 1848 telah gagal di Jerman adalah disebabkan perpecahan di antara pelbagai puak dalam Parlimen Frankfurt, di mana ia adalah disebabkan oleh sikap hati-hati kaum liberal dan juga kelebihan pasukan monarki Jerman. Selain itu, kegagalan Revolusi 1848 di Jerman juga berpunca daripada anggota Perhimpunan Frankfurt yang mempunyai ideologi berbeza dan hanya mencerminkan banyak kepentingan kelas pemerintah. Jadi, disebabkan mereka mempunyai kepentingan yang tersendiri, anggota-anggota ini tidak dapat membentuk gabungan dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi, di Parlimen Frankfurt, konflik pertama yang timbul adalah apabila matlamat perhimpunan di mana kaum liberal yang sederhana ingin merangkak perlembagaan untuk dikemukakan kepada raja. Sedangkan anggota yang lebih radikal, mereka mahu
majlis itu mengisytiharkan dirinya sebagai parlimen yang memberi undang-undang. Mereka tidak dapat mengatasi perpecahan asas ini dan tidak mengambil tindakan pasti untuk penyatuan atau pengenalan peraturan demokratik. Jadi sidang ini tidak menjadi perbahasan. Sementara itu, revolusi di Perancis pula menggunakan negara bangsa yang ada kekuatan demokratik dan juga liberal, di mana ia berbeza daripada Jerman. Jadi, di sini kita dapat simpulkan bahawa faktor kegagalan revolusi 1848 adalah tidak ada perpaduan yang menyeluruh di antara lapisan rakyat di Jerman. Mereka juga tidak dapat bersatu disebabkan perbezaan status sosial dan juga perbezaan ideologi yang berlainan. Disebabkan mereka mempunyai status sosial yang berbeza di Jerman. Contohnya kita dapat lihat dari penerangan saya tadi ialah di mana mereka anggota-anggota yang terlibat dalam merangka perlembagaan terdapat perselisihan matlamat atau kepentingan diri yang mereka mahu ada di dalam perlembagaan, sedangkan satu pihak yang lain pula menginginkan perkara yang berlainan daripada pihak tersebut. Dan juga faktor tidak ada kuasa ketenteraan. Contohnya dalam percubaan terakhir, golongan kelas pertengahan yang mempertahankan institusi perlembagaan seperti di Palatin, hanya 80,000 daripada 60,000 rakyat Palatin yang menyokong rayuan demokrasi. Dan kita lihat di Baden pula, hanya 40,000 daripada 1.3 juta penduduk berarak mempertahankan perlembagaan Frankfurt. Ini adalah antara faktor yang menyebabkan revolusi 1848 di Jerman tidak berjaya. Kesimpulan yang kita boleh perolehi daripada tajuk ini ialah revolusi di Perancis merupakan titik tolak kepada perubahan besar di Eropah serta mengubah masyarakat feudal kepada masyarakat Perancis moden. Seterusnya, menjadi panduan kepada negara-negara lain. Perubahan yang dilakukan oleh Perancis telah menemui kejayaan kerana adanya sokongan dan kerjasama yang baik dalam kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Manakala bagi negara lain seperti di negara Jerman, Austria dan juga Itali, revolusi 1848 di negara-negara tersebut telah menghadapi kegagalan. Kegagalan revolusi 1848 itu berlaku adalah atas beberapa faktor, antaranya ialah tiada perpaduan dalam kalangan para nasionalis dan kelemahan tentera serta tidak mendapat sokongan. Negara yang telah gagal dalam revolusi 1848 tersebut seharusnya mencontohi Perancis yang telah berjaya di dalam revolusi itu. Sekian, itu sahaja daripada kami. Okey, berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhirlah pembentangan kami pada kali ini. Ini merupakan rujukan yang kami guna sepanjang menyiapkan tugasan ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf andai ada kekurangan dan kesilapan sepanjang pembentangan ini dilakukan. Sekian, terima kasih.